الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل المبارك. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك الذي نسأله تعالى أن يكرمنا به وأن ينزل علينا السكينة والرحمة وأن يحف علينا بملائكته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia ayahanda bapa Syekh Haji Hussein Timbalan, Rektor yang dipertua Majlis Keramaian 2 hari bagi Universiti Islam Jala, Timbalan Rektor bahagian ilmiah, bahagian akademi, ikhwan para dekan-dekan fakulti pengajian Islam dan undang-undang, fakulti sastra dan pengajian sosial, fakulti sains teknologi, fakulti pendidikan, dan juga pengajian bahasa antarabangsa, ketua-ketua jabatan, para pensyarah, juga tetamu khususnya tenaga kita dalam kawasan 3 ini, dan kamnan juga obata yang datang, ahli majlis ilmi, lelaki perempuan, pelajar Universiti Islam Jala, pelajar dari sekolah-sekolah dan universiti-universiti yang bukan dari sini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dengan hari mahakam kita di Universiti Islam Jala pada tahun ini, yang kita usaha supaya aneka akan bentuk mencari ilmu daripada setiap fakulti, setiap jabatan, setiap sekolah, mengajar di sekolah masing-masing, mengajar di fakulti masing-masing, mengajar di jabatan masing-masing. Kita adakan perhimpunan untuk belajar secara beramai-ramai, kerana cara belajar itu amat banyak dan amat luas, dan berlainan tempat, berlainan orang yang kita bersama-sama belajar juga menimbulkan semangat belajar, serta berlainan bentuk belajar juga menimbulkan semangat untuk menambah tinggikan lagi
dalam mencari ilmu untuk diri kita, masyarakat dan negara. Alhamdulillah, kita bersyukur di mana hari ini kita nampak sambutan daripada pelajar, sambutan daripada semua yang kita anggap sebagai pelajar belaka. Semua kita duduk dalam dunia ni adalah belajar daripada kita dilahirkan oleh ibu sampai kepada kita diwafatkan oleh Allah masuk dalam liang kubur. Itu masa belajar kita. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa kita belajar, mencari ilmu, membaca buku-buku Al-Quran, hadis dan lain-lain, juga membaca alam, membaca langit, membaca kejadian-kejadian yang berlaku, sama ada yang biasa maupun yang luar biasa. Semuanya itu adalah penuh dengan ilmu-ilmu yang kita dapat pelajari untuk hidup kita, hidup keluarga, hidup masyarakat, negara dan agama kita. Ikhwan, akhwat yang saya muliakan sekalian, sudah tentu apabila kita belajar, maka mestilah kita niat. Depan sikit, banyak ke kisi dapat ni luar ni, mari dapat banyak lagi. Kisi luar dapat 2-3 belah orang lagi. Nah, banyak belah. Mari depan ni. Nah, dapat sah 2, sah 1 tak penuh lagi, sah 2, sah 3, sah 4 tak ada penuh. Nah, tolong penuh. Nah, insya-Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama minta doa kepada Allah Subhanahu taala, semoga cara belajar kita hari ini yang ada dalam banyak-banyak pentas, tapi yang terbesarnya pentas sini lah, besar sekalinya. Lepas tu ada di setiap fakulti itu ada masing-masing pentas dia, ada kecakam, ada kegiatan masing-masing yang kita boleh nak pergi mana-mana fakulti dalam 4 fakulti yang ada tu di kawasan Serong ni, kita boleh kita tengok menurut program dia. Dan saya harap semoga pihak jawatan kuasa tolong beri program kepada ikhwan yang ziarah kita ni, terutama pada pelajar-pelajar, supaya jelas program apa, pukul berapa, di mana tempatnya, supaya mereka dapat ikuti dan dapat manfaat daripada program-program tadi, terutama program membaca Al-Quran secara berijazah. Karena kita hari ini kita cuba berat kepada baca Quran secara bertilawah, secara berijazah. Nah, dan di samping itu secara hafal pun juga, hafal, baca mujawadah, serta kita adakan ijazah. Maka para hufaz kita, para penghafal Al-Quran, nah, penghafal Al-Quran, kita daripada gugu buat persiapan untuk membantu dan memberi kepentingan kepada perkembangan Al-Quran. Nah, kalaulah kita adanya qiraati, kita adanya bacaan tilawah, bacaan mujawadah, bacaan secara hafal, semuanya itu adalah manfaat kepada kita sebagai ahlul Quran. Tiap-tiap orang kita tu kena berdoa, Allah menja'alni min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan aku daripada ahli Quran. Mula-mula sekali kita ni, kita kena jadi orang ahli Al-Quran. Walaupun istilah ahli Al-Quran ni tidak banyak dalam Islam, tetapi ada diguna oleh Nabi SAW. Ya ahli Al-Quran autiru, ahli Quran, hendaklah kamu witir kan semaya kamu tu. Nah, itu juga, maka setiap kita lelaki perempuan boleh jadi ahli Al-Quran. Ahli Quran ialah ahli Allah Ta'ala, ahlullahi wa khassatuh. Yang panggil ahlillah,
Dan orang Allah lah, dan kita jadi ahli Quran ni, kita jadi ahli Allah Ta'ala, maka kita akan boleh banyak keistimewaan dari Allah Ta'ala apabila kita jadi orang Allah, orang yang selalu bersama-sama dengan Kitabullahi dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maka marilah kita usaha melalui perjumpaan festa macam ning supaya kita boleh mula cetuskan perasaan serta cetuskan apa dia semangat belajar, kerana belajar kita ni bukan sahaja di dunia, bukan sahaja waktu kita dalam kelas, tetapi belajar kita adalah juga di luar kelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengajar tu semua tempat. Di tengah padang, di atas utara, apa dia lah masjid lah, luar masjid lah, di apa dia atas kubur lah, macam-macam Nabi ikut temung cangwak ya temung sahabat ya di mana, maka adalah pengajian di situ. Itulah al-Islam sebagai ajaran Allah yang lengkap dan dipenuhi dengan berbagai-bagai ilmu, dengan cara-cara yang macam-macam dalam mencapai ilmu tadi. Oleh itu maka alhamdulillah, marilah kita sama-sama serenok dengan cara Islam yang tidak ada cara lain seperti cara Islam sama sekali, dalam segi nak memantapkan seorang itu sebagai seorang manusia yang kamil, manusia yang sempurna ni adalah manusia yang dipenuhi dengan ilmu yang dia reti diri dia. Man ana, soalan tu pun berat, siapa dia aku, siapa dia aku. Kenal diri, siapa kenal diri, kenalah Allah. Siapa dia kenal Allah, kenalah diri. Siapa dia kenal dunia, kenal akhirat. Siapa dia kenal akhirat, kenal dunia. Kalau tak kenal akhirat, tak kenal dunia. Kalau tak kenal dunia, tak ada akhirat. Jadi manusia lah dunia ni learning lebih kurang 900,000 juta. Kalau kita nak kira bilangnya manusia duduk dalam bumi Allah Ta'ala bulat ni, lebih kurang 9,000 juta learning. Terbagi kepada 3. 1/3, 1/3 kenal Allah, kenal Rasul, kenal hidup, kenal mati, iaitu orang Islam lah. 2,000 juta lebih kurang orang Islam lah ni. Orang Islam ni kenal diri, kenal Allah, kenal dunia, kenal akhirat, kenal mati, kenal hidup. Kenal ni satu kerja besar. Sebab asal kita tak kenal, asal kita tak kenal hidup. Innahu kana zaluman jahula, sadianya sesungguhnya manusia ni zalim lagi pula jahil. Itu asal dia. Kita kena payam sud kuam samat kita nak keluar diri kita daripada zalim dan jahil. Nak keluar diri kita daripada zalim dengan jahil ni belah mana? Itu kita dak kacam ngaji ni. Ngaji ni nak tubik pada zalu jahil lah. Tazkiyah ngaji tu tak cukup. Ngaji tu nak tubik pada jahil lah. Tapi nak tubik daripada zaluma tu, hak tu kena tambah so lagi pula. Habis itu dalam Islam, function Rasulullah SAW berapa semua? 3. Kewajipan Nabi atau pentakid hak Nabi itu ada 3. Mula-mula yatslu alaihim ayatihi. Huwal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 bukan? Dialah Allah Ta'ala yang membangkitkan di kalangan orang yang tak pandai baca, tak pandai nulis tu seorang rasulan minhum. Rasul di kalangan mereka juga. Orang tak pandai baca, tak pandai nulis juga rasul pun. Tanda kata rasul tu, ya pandai ambil dana. Ya tak, kalau
Nah, tak anda baca, tak anda nulis ni, tak boleh nak pandang. Nah, daripada manusia tak boleh pandang. Jadi kalau ia pandang agak, mana kata daripada Allah lah. Kalau ia pandang sebab ia tak anda nulis, tak anda baca. Kalau ia pandang wa iqra asbuh. Orang tak anda nulis, tak anda baca, wa iqra asbuh. Manusia pandang nulis, pandang baca, tak ikat boleh wa iqra asbuh. Sampakah hari ini? Marilah berapa profesor pun tak boleh wa iqra asbuh. Sampakah hari ini? Tak ada. Quran duk tatai sampai hari ini. Warilah satu kitab seperti kitab Quran, walau satu ayat sekalipun tak boleh wari. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pandai baca, tak pandai nulis ni, boleh wari sebuah Quran, bukan satu ayat, bukan satu surah tak. Ayat sini lah tanda katanya bukan tamada hak manusia duk belajar baru tahu giroyak kau orang, bukan belah tu tak. Bahkan Nabi ini menerima daripada Allah, mari menyampaikan wahyu kepada manusia. Kalau hak tamada tak boleh jadi Quran ni. Tak mungkin jadi Quran daripada akal manusia, semata-mata guru daripada manusia, mustahil untuk jadi itu sebuah Quran. Sebab tu jadi Nabi kerja apa dia wa'i Quran ni? Yatlu alaihim ayati, membaca ke atas mereka itu akan ayat-ayatnya. Nabi kerja dia membaca ayat Allah ni kepada manusia. Kerja dia membaca ayat Allah kepada manusia. Nah, tu kerja Nabi. Baca ni kita nampak supaya tak ada kesalah no. Kesal lah. Baca ni kesal benar. Terutama baca ayat Allah Ta'ala. Kesal benar-benar baca ayat Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala kata, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambah iman. Bila dibacakan ke atas mereka itu akan ayat-ayatnya, ayat Allah, nasya bertambah iman. Itu tanda kata kesal baca. Nah, Nabi juga baca, umat dia juga dengar. Umat dia faedahnya zadathum imana, bertambah iman. Semangat tu tambah dengar ayat Quran ni. Dia manusia yang tak ada arah. Kalau kita kecek bahasa kampung kak, perasaan dia tu berhajak ketak kena duk pang sama. Orang ni makan pang. Kecek royak semangat. Tapi kalau pang dengan bahasa yang tak erti, tak nak juga. Nah, pang dengan bahasa yang tak erti, atau kita duk ngaji nak erti ni, baca Quran supaya mari duk pang kita, pang naik. Itu maknanya pedahnya kepada ummahnya bertambah iman dengan sebab Allah Ta'ala beri Nabi function dia, pantakik dia, yatslu alaihim ayatihi. Dengan sebab tilawah ini maka yazdadul iman, yazdadu imanul ummah, yazdadu imanul ummiyin. Kalau orang ummiyin lagi bila dibaca Quran tu bertambah iman. Bagaimana kalau orang yang muta'allimin, alimin, musaqqafin, lebih-lebih lagi dia bertambah iman bila dia dibacakan ayat Quran. Yang keduanya, wa yuzakkihim. Allah Ta'ala beri tanggungjawab ke atas Nabi itu, yuzakkihim, membersihkan manusia ni, kerja tarbiyah dia panggil. Bersih otak, bersih perasaan, bersih ibadat, bersih akhlak, bersih ciwit daripada benda yang bukan Islam. Pecah habis. Yuzakkihim mana bersih daripada benda Islam. Boh bagai Islam masuk ke. Ini tarbiyah. Hak ni untuk nak mengakakkan zaluma. Ya kalau kita duduk dalam jahiliah, zalim ni agung dengan jahiliah. Bila dapat tarbiyah daripada Islam, terakaklah sifat zalim pada diri dia. Innahu kana zaluman jahula tu, selamatlah sikit. Tak penuh, tak kuat manalah zalum dan jahul dia tu. Apabila gapa dia dapat ilmu tazkiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah.
Nabi itu mengajar, pentakik yang ketiga daripada Nabi terhadap umat dia ialah mengajar, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, akan hikmat yang menjadi penerangan kepada Alkitab. Alkitab tu Quran ni Alkitab. Nabi mengajar sebuah kitab dah kepada umat Islam ni. Tubik hadis tu, tubiknya hadis fa'li, hadis qawli, hadis apa lagi, takriri, semua tu hadis. Nah, jadi hadis tu adalah merupakan al-hikmah. Al-hikmah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya puak-puak umbiin belum pada Nabi mai jalan 3 pentakik ni adalah dalam keadaan dhalalim mubin, sangat sesat yang nyata halulah. Bukan sesat yang besing kelabu-kelabu, dak, sesat yang nyata, sesat berdengung halulah. Jadi dhalalum mubin tu ya di zaman Nabi, belum ada Nabi dan lepas pada Nabi mari sampai hari ni dhalalum mubin duk nampak prakotakan dhalalum mubin duk ada dalam sangkum manut, duk ada dalam masyarakat manusia ni. Dhalalum mubin jelas. Nah, jelas malah. Sebab dia tidak jalan kerap buankan 3 perkara ni. Yatslu alaihim ayatihi, tak baca saat ni terdengar dah. Nah, Al-Qari Syekh Abdul Ghaffar baca tu yatslu alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim, mudah-mudahan ustaz tu jalan wajib pa yuzakkihim. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, ni ustaz tu berjalan. Jadi cukuplah pentakik hak Nabi kita buat di pagi ni untuk kita jalan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana semua kita ni ummatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah. Adapun ummatul dakwah nu do tempat dia tu, sarai-sarai dia tu, ummatul dakwah banyak. Saya bagi tadi ummatul dakwah, ummah 1000 juta tadi bukan? 2000 juta umat Islam. 2000 juta tu orang yang sesat dalam ajaran Allah dia panggil, iaitu Yahudi dan Nasara. 2000 juta buat ya sesat dalam kitabullah, tapi ya gitu dak plan dok ke cara dia, dok ke kok kapal tu masuk barisan Matta, masuk barisan Yohanna, masuk ke di gapa dia di Luqa, macam-macam dia ni barisan dok ke Taurat, Injil, Taurat pun sepatu juga. 2000 juta bukan sikit orang lah tu. Lepas tu 2000 juta lagi tu tak kenal Tuhan dulu lagi. 2000 juta hak tengah saat ni kenal Tuhan, tapi dia buku rasul, dia punah cedera buku rasul. Dia tak ngaku dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 juta hak tengah. 2000 juta mula-mulanya orang Islam beri hak Allah, beri hak rasul dengan penuh. Walaupun ada dakhan dia panggil, ada tak apa betul huruf mana, orang Islam sendiri tak erti Islam bukan sikit. Nah, 50-50 tu mujur dah, kau boleh 50-50 hak erti Islam, 50 tak erti Islam tu mujur dah. Orang Islam sendiri dalam 2000 juta tu, sang panlan orang Islam ni, kalau erti Islam dengan panlan kau, tu apa yang di dah. Nah, orang Islam sendiri pun tak erti Islam banyak lagi. Auzubillah min dzalik. Jadi 2000 juta hak kelang ni iaitu tak erti Hanabi, ya pelih Hanabi. Sebab pelih Hanabi sebab pelih hak Allah. Ya pelih hak Allah. Nah, ya orang pelih hak Allah ni bukan tak kenal Allah, tapi ya pelih. Supaya dengan iblis pelih dengan Allah. Nah, ya kenal Allah. Siapa dia ngaku kata tak Allah, jadi dia khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya yang ngaku. Ya reti, iblis reti. Menjadi aku ni daripada api, menjadi tu ada daripada tanah. Ke mana suruh tanah sembah api? Ya reti, tanah kata dia reti benar, katanya Tuhan jadi dia. Tapi dia peling. Tak mesti reti tu Tuhan jadi kita tu, makna tak peling. Orang Islam kita peling bukan sikit. Hak tak semaya bukan sikit lagi orang Islam kita. Padahal tahu kalau tanya dia siapa jadi dia, Allah. Ya peling Allah ni susah. Bahawa peling Allah, peling Rasul. Peling Rasul ni itulah Kristian, itulah Yahudi, peling buku Rasul. Dia tak ngaku pada Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ni masalah. 2,000 juta bukan sikit. Lepas tu 2,000 juta terakhir nak cukup 6,000 juta umat manusia lah dunia duk makan rezeki Allah lah dunia ni. 2,000 juta tu sama duk mamuh belaka 6,000 juta mamuh kata Allah Taala. Mamuh rezeki Allah Taala belaka. Hak ni tak kena Allah betul. Tak kena Allah, tak kena Rasul. Tak kena berapa, tak kena dunia, tak kena akhirat. Hak ning lah, praktek 2,000 juta ni lah. Bunuh diri sehari-hari tu tak kurang pada sebulan-sebulan tu duduk sekitar 500,000 orang. Kalau kita ada statistik, duduk di sekitar 500,000 orang sebulan-sebulan. Bunuh diri sebulan-sebulan. Sebab dia tak tahu apa dah. Oleh itu maka marilah kita puasa bangga kita duduk dalam as-sulusul awal. Kita duduk sebagai orang Sydney Suan Sam hak pertama. 2,000 juta yang jadi Islam. 2,000 juta yang asal tu agama Allah tapi perlain Kristian dan Yahudi, dan 2,000 juta orang yang agama dunia, yang agama Buddha, agama Pram, agama Sikh, agama ni puak ni duk dari 2,000 juta hak belakang su. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kita ni doi prakman sepatu kita kata lebih kurang gitulah. Nah, kita ni syukur kita nak buat kana dari 2,000 juta ni kita nak hidup dalam kata umat Islam yang baik, ummatan wahidahnya lebih kurang 2,000 juta lah ni. Kita nak hitung lah mana 2,000 juta ni dia satu umat. Zaman Nabi tu terluh belaka. Zaman Nabi tu Masya Allah luah lapang dada dia. Duk dia belaka. Duk wah dia belaka. Abdullah bin Ubay bin Salul pun duk wah dia juga. Munafiqin duk wah dia juga. Tak wani lawan Nabi. Lawan besar orang panggil jelak-jelak gitu ya. Tapi duk wah kajak ummatan wahidah juga. Sebab itu maka kita perlu kepada mengerti akan ummatan wahidah. Asalnya ummatan wahidah belaka. Asalnya ummatan wahidah belaka semua. Kana nasu ummatan wahidatan. Adalah asalnya manusia tu adalah umat yang satu. Wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Dan tidaklah manusia ni kecuali satu umat yang asal. Asalnya adalah Adam alaihissalam dan anak cucu dia, walaupun balas apa bunuh, tapi ya Islam. Islam bukan makna kata tak ada bunuh, bunuh juga. Syaitan tu serah situ. Cuma di masa dulu ni umat wahidah tak boleh ada pecah banyak. 10 kurun lebih kurangnya. Agama lain tak boleh mari. Tekah tu 10 kurung tu tak ada mari. Masuk lepas pada tu barulah mari. Lalu tu Allah Taala kata, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Atu cerita dia asal ni. Tipai hak manut asal dia ummatan wahidah di bawah pimpinan ada. Sebab tu saya mengajar seroyak sama, hei orang Islam, hei orang kafir, kita baka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Adam wa sallam alaihi. Nah, Allahumma salli ala Adam wa sallim alaihi. Adam begitu kita. Adam ni Nabi. Daripada anak cucu Adam lah kita, semua kita ni. Orang kafir duk kata pagar berderak tak kenal Allah Ta'ala, mari daripada anak cucu Nabi belakang. Hei orang kafir, hei jin kafir, kenallah bahasa manusia semua lah dunia ni 1,000 juta lah ni, semua tu anak cucu tu ada belakang. Anak cucu tu ada belakang. Anak cucu Nabi belakang. Tapi fakhtalafu dalam bahasa sah lagi. Wa ma kana an-nasu ummatan wahidah fakhtalafu, maka mereka itu bersalah. Bahawa bersalah pendapat ni, siapa dia ibu nak jadi bersalah pendapat tu? Ialah iblis. Orang ada saka iblis.
Dalil atas saka iblisnya, wa makhtalafa alladhina wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Ini dalil kata iblis ada saham. Dan tidak bersalahalah oleh manusia daripada asalnya agama agama Adam beribadat pada Allah hanya tunggal. Lepas tu mari bersalah tu, punca bersalah mari dana. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu. Kecuali orang yang diberikan kitab tu mula salah sekali. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, lepas pada kedatangan keterangan belaka dah. Beri kitab dah sah, beri keterangan pula dua, tak cukup juga, pecah belah juga. Dalil kata ilmu tidak boleh menyatukan orang juga. Semata-mata ilmu tidak boleh jadi orang itu molek dah. Sebab ilmu yang ada baghyan bainahum, yang ada deki di antara mereka itu. Baghyan ni saka apa? Saka iblis. Baghyan ni saka iblis. Nah, meraduk hak iblis yang mari masuk dalam jiwa manusia. Iblis yang deki kepada pihak mula-mula sekali Adam alaihi salam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa tuang Allah Taala iblis. Orang awal-awal pakar pendapat, akal fikir lawan nas. Wasjudu li Adam, usjudu li Adam, nas terang malak. Pi iblis kata tak saya, aku tak saya sujud sebab khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Pakai akal fikir ditolak di depan nas yang terang. Awal-awal orang pakai akal fikir iaitu iblis laknatullah. Hari ni pun orang pakai saka iblis banyak lagi pakai akal fikir untuk nak tolak beberapa nas yang terang-terang. Dia kata tak boleh terima. Nah, nas ni terang molek, dia tak boleh terima. Kena duk saingan kau ni. Kena duk takwil kau ni supaya selarah dengan akal. Nah, itu adalah satu kesilapan besar. Kalau agama Islam ni jangan depan nas akal tidak diterima. Depan nas ditolak akal. Nah, Adam awal pakai nasnya, orang pakai akal depan nas iaitu iblis laknatullah. Deki ni sifat hak iblis asal. Sifat awal-awal, sifat celaka mari serang masyarakat manusia, deki. Sebab hak ni celaka ada pada iblis dah. Iblis bawa celaka ni tubik daripada syurga menuju pada dunia. Dan deki ni duk percaya di iblis siapa masuk habis jiwa manusia, na'udzubillah min dzalik. Baghyan bainahum. Deki lah jadi. Deki yang paling bahaya sekali bukan deki di antara tak payah budu dak. Dia deki ni aku kerania serupa. Tak payah budu, deki tak payah budu. Tak payah ikat tambah, deki sama ikat tambah. Tak payah gapo lagi, tak payah jual baju, deki sama jual baju. Ya tak give juga, deki jual budu dengan baju. Ya tak ada belawai dua tu. Ya sama baju ya. Jadi hak deki hak paling bahaya sekali, deki di antara orang ada ilmu di kalangan ulama. Hak itulah deki di antara ulama dah sebagai sebab pada perpecahan ummah. Jadi banyak-banyak umat ni deki di antara orang ada ilmu. Deki. Hak ni bahaya sekali. Deki di antara tok peraih tak ada bahaya. Deki di antara nakkan meng tak apa lagi. Deki di antara orang ada ilmu ni bahaya sebenar. Auzubillah min dzalik. Oleh itu maka marilah kita takut perdengkian yang berlaku di antara wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu, ni orang ada ilmu ni, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum, na'udzubillah. Deki. Hak ni lah punca dah. Punca utama bukan jahil dak. Sebab nak jahil kat ana Tuhan turun Quran 100% dah. Tak ada jahil. Tuhan turun Quran 100 celak cat mak Quran ni. Nah, jilah malak Quran. Tapi kerana sifat deki ada, na'udzubillah min dzalik, itulah yang menjadi permasalahan. Kita jauhlah daripada deki. Siapa ada deki cabutlah daripada diri dia, na'udzubillah minal hasad, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita 2000 juta, mari kita pakat binakan ummatan wahidah di kalangan 2000 juta.
Itulah komun yang ada pada saya hari ini. Kata manusia dari dunia lebih kurang 6,000 juta. Orang yang paling banyak sekali hari ini iaitu orang Islam. Dulu puak Kristian duk dakwah tadi dia banyak. Hari ini dia sendiri pun tak nak dakwah. Statistik cat mak kata orang Islam tu pun naik banyak pada orang Kristian hari ini. Orang Kristian kalau solat jauh sak, kalau Katolik saja macam tak jauh sak dengan bilangan orang Islam. Ya hipong Katolik, Protestan, Ortodok 2, 3, 4 tu baru ya bobo nak lawan Islam. Allah ni tak lawan. Islam pun naik lebih tinggi lagi. Nah, kerana Islam masuk Islam hari. Islam hari-hari. Ke Eropah, ke mana masuk Islam hari. Di Amerika kat 10 juta dah Islam. Banyak dah retire dah orang Islam di Amerika. Nah, sebab itu maka ayat katanya benda-benda seperti ini adalah ummatan wahidah yang kita nak buat belah mana supaya mari jadi satu ummatan wahidah yang ada pada kita semua insya-Allah taala. Ikhwan yang saya muliakan sekalian, hari ini sebenarnya permulaan seperti ini kita nak cuba penuhkan dengan program-program yang akan berlainan. Ngajar majlis ilmi nak minggu dah. Nah, kalau kata tak ngajar hari ni bukan ngajar majlis ilmi. Nah, mana kata kita tu berikan pengajaran-pengajaran secara umum, buka minda, buka perasaan apa. Nah, bukan pengajian biasa. Surah kita duk ngaji lah ni surah Taha dak lah kita ngut atau sak tambah pengajian secara umum. Oleh kerana nampak tadi ummatan wahidah kita zaman Nabi Adam tu lah pecah zaman Nabi Nuh mari apa? Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah Taala bangkitkan nabi-nabi sebagai memberi berita gembira dan memberi berita ngeri. Nabi dua cara dia dakwah orang ni, mubasysyirin wa mundzirin. Kita seperti juga, kita kena tabsyir, kena inzar, kena dua tu juga insya-Allah taala. Mari kita tengok yuk ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mari duk betul pula belakang-belakang ni. Nabi itu diisytihar oleh Allah taala kepada umat Muhammad kata inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ni ummatan wahidah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kana an-nasu ummatan wahidah, itu zaman itu ada semua dunia. Zaman Nabi Muhammad inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, beribadat kepada Allah taala. Wa ana rabbukum fattaqun, dalam suratul Mukminun. Itu ni orang panggil satu pembaharuan ummatan wahidah di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ummatan wahidah ni ialah umat yang beriman kepada Allah. Dulu pun ummatan wahidah beriman kepada Allah juga, tapi fakhtalafu. Maka pecahlah tubik di banyak-banyak agama. Sekarang lah ni Nabi Muhammad SAW satu umat juga, maka berpecah juga lepas pada tu kepada 73 puak pula dah. Banyak pula. Di sinilah jazakallah khair. Sinilah noyak katanya cerita tu samrai mai banyak-banyak kali dah. Duk berjalan lubah tu lah. Asasa Allah Taala buku wa dosa. Tapi pecah kepada 73. Zaman Nabi Muhammad tak ada 33 tak ada. Zaman Nabi Muhammad ummatan wahidah sah. Walaupun tak juruh, walaupun juruh, orang Islam sah zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa belakang ni, zaman Abu Bakar boleh sah lagi. Zaman Umar sah lagi, zaman Uthman pecah, zaman Ali pecah. Sampai hari ni pecah pada 73 puak. Inilah masalahnya kita. Muskilah kita muskilah perpecahan. Pecah ni kalau dia pecah balah belaga, pecah pala-pala untuklah dunia ni akhirat masuk syurga belaka enggak. Pecah bawa pergi ke syurga neraka juga. Nabi Muhammad kata semua tu masuk neraka belaka malaikat satu saja, iaitu ma ana alaihi wa ashabi. Tu muskilah sekali. Oleh itu maka marilah kita pakat-pakat beringat dalam 2000 juta ni pecah pada 73 puak pula dah.
La ilaha illallah. Oleh itu maka kita jangan pecah. Nak buat jadi umat wahidah sebanyak mungkin. Kita kena lawan perpecahan tadi sebanyak mungkin. Tapi tak habis. Cuma kita nak perbanyakkan orang yang duduk sekali dengan ma'ana alaihi wa ashabi. Orang duduk di atas jejak langkah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi banyak sekali. Itu kita nak. InsyaAllah ta'ala dah. Inilah usaha sekali. Kita usaha ni. Usaha ngajar pagi petang Malaysia. Ceramah kau tu ceramah kau ni. TV 234 lah ni. TV 234 kalau nak ngaji 24 jam tak ada kena berhenti lah mengaji buat kita. Boleh ngaji 24 jam. Siapa ni ada nak murid pada Islam 24 jam? Boleh berada lah. Dulu itu satu ahad yang mengajar learning 24 jam mengajar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kalau kita nak ngaji lah, ngaku lek nak murid dah ni ya. Buka cang tu, buka cang ni, 4 cang, 5 cang IBTV. Boleh kira belakang dah lebih kurang. Nah, itu nak ayat katanya Islam kita dan negeri kita ni masya-Allah satu rahmat besar. Tak ada negeri ASEAN yang ada rahmat perjalanan kitabullah wa sunnati rasulih seperti negeri kita, tak ada. Ini kita kena syukur pada Allah. Mungkin berkat perjuangan puak-puak orang duk kerja untuk Allah. Nah, maka marinya pembantu daripada TV pak cang lah ni duk terak hak tu lah belakang lebih kurang belakang. Maka kita rasa bahagia dah. Nah, kalau orang tak saya turut sunnah lagi tu rasa apa tak tahu sebab dah dulu gitu. Dan mereka kata tak ada bahasa dengan dah ni nama tak tahu, nama duk masuk rumah demo sendiri lah. Serai pas dalam dapur bilicin dah lah ni. Nah, sebab itu maka saya rasa umat Islam, nah, tak ada sebab kita tak ada nak turut sunnah Rasulullah SAW. Tak ada sebab kita nak tolak barang orang royak kata ni lah sunnah Nabi mu umat Islam. Kita tolak apa-apa tolak. Tak ada sebab nak tolak. Nah, marilah kita terima barang hak yang Allah Taala hantar mari pada kita melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, sama ada perbuatannya, perkataannya dan sebagainya. Tak ada sebab kita nak tolak. Nah, Allah ni orang pakat nampak belakang dah. No, kalau di negeri luar ni tak sakira Eropah, Amerika no, sunnah belakang dah. 10,000 orang di Eropah ni boleh katakan sunnah belakang dah. Tak ada sepanjang negeri kita sikit benar. Di Perancis ni dekat 10,000 lebih juga sunnah belakang. Orang bangsa Islam ni yang nak sungguh lalu dah. Kita duk dalam tergelar dalam kabuk kita ni. Nah, orang bangsa Islam nak tahu sungguh lalu dah. Nah, puak ni puak cidik-cidik, puak mata sabung ni, puak cidik-cidik puak ni. Nah, sekali lagi puak ni mengajar kita akan malusan. ASEAN ni puak ni masuk ni. Jaga molek. Dah ada ASEAN ni orang gedah pagar habis 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, tak ada pagar dah. Puak mata sabung main mengajar pak kita pergi mengajar di Perancis ke ada apa? Sikit lagi kita akan malu lah. Lalu ni kita duk tengok puak dia duk telanjang ke patah-patah. Sikit lagi puak ni main mengajar kita. Mau ni mengajar sedap dah kita. Cuba terbuka television hak Arab lah ni. Puak ni saja duk mengajar. Puak mata sabung saja, janggut sedap saja, boleh kira saja. Pak kita duk puasa atau kita lama duk tengok demo perih. Demo ni dia boleh Islam dia sedap dah kita demo ni. Nah, saya pergi Jepun morning. Sedap juga Islam situ pun. Sedap juga. Duk seria ke puak Jepun main ngajar kita. Ngajar wak radio, ngajar wak teratak jadi. Ngajar agama kita pula ke. Malu besar kita pondok bergeriuk apa kita ni. Nah, pondok bergeriuk. Tapi kena orang Jepun main ngajar kitabullah wa sunnatur rasulih. Tu seria benar. Kena orang Korea main ngajar kita sikit lagi. Nah, kalau orang Indonesia nampak hidung keping seperti kita juga. Mata nak serupa, tak apa lagi. Nah, tapi kalau puak-puak Eropah mari ngajar kita. Ni banyak dari mata. Baru ni ada imam daripada Amerika mari nak ngajar kita. Saya rasa malu dan sedih. Kata kita pondok penuh, tapi orang demo kena main ngajar kita. Nampak tak kita bodoh. Nampak tak kita tak erti Quran, tak erti sunnah. Yang mengajar kitabullah, sunnah Islam kena gini, Islam kena gini. Kita nampak belah sini. Jaga molek for kita nah. Cara kita nak tonrap ASEAN ni, mana kita kena minda kita
kena boleh pun ngajar dia. Sebab tu saya lah ni tengah duk usaha. Ummatan wahidah tengah duk usaha. Kemarin dulu saya pergi Malaysia ceramah ummatan wahidah. 2 bulan dulu ceramah ummatan wahidah. Nah, insya-Allah tak lama sebulan lagi nak pergi Indonesia ceramah ummatan wahidah. Buku ummatan wahidah kita dicetak di Malaysia dah dan akan dicetak pula baru pula. Nah, jadi minda ummatan wahidah ni daripada kita tu baik dulu. Daripada Taning tu baik. Kita bangga syukur. Indonesia mari kejut gak tengok. Dia minta nak cak gak kita sana. Lah ni cak di Malaysia baru. Indonesia sedang nak cetak kita ni ummatan wahidah kita buat ni. Nah, insya-Allah taala akan berkat membawa kesatuan ummah di peringkat bukan saja di negeri kita tapi di ASEAN dan mungkin di seluruh dunia insya-Allah taala. Ini dasar ummatan wahidah, dasar hidup ahli sunnah wal jamaah, merupakan satu minda baru yang ada dalam barisan umat Islamiah sebelum daripada kita tu nak nak diperhancurkan oleh musuh Allah Ta'ala. Hari ni enggak, dia mau pisah, nak pelaga kita dengan tu, nak nampak tak serupa sikit dia sign celah lah dah. Nah, puak Syiah dengan puak Islam tak sekira dah tu dia pelaga main lama-lama dah. Bekak kepala hacur benda sebelah-sebelah lama-lama dah. Lah ni nak pelaga puak ni dengan puak tabligh, puak ni puak khalah salah yo pisah buat. Jaga semua puak itu orang khalah, jagalah bendalah ni orang nak pelaga kita. Nah, kita akan jadi bangsa tinggal tu lah kita sikit lagi. Nampaknya makan dah habis daging tak ada tinggal apa sekarang dah. Nah, kerana kelemahan kita belaga sama sendiri. Pakat mengaji, pakat temung, pakat berkira, pakat tolak ansur dalam beberapa perkara tak serupa, insya-Allah taala kita akan boleh menyatakan ummatan wahidah di kalangan ummah semuanya insya-Allah taala. Oleh kerana waktu saya nampak, saya dah nak kecek lagi banyak, tapi waktu nampak cepet benar dah. Sebenarnya dia meroyak pada saya pukul 9 apa pukul 10. Ni pukul 10.49 dah. Nah, maka saya minta maaf sekiranya ambil masa program lebih banyak daripada yang diberi hak pada saya. Maka sekadar inilah untuk pagi ini sebagai satu pembukaan minda fikir-fikir ke arah kita nak bertolak dalam menegakkan ummatan wahidah di peringkat Thailand, peringkat ASEAN, peringkat dunia insyaallah taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Aqulu lakum hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.